dalam kekanan tu. Apa yang kita dapat? Kita akan dapat 2 darab 3, 2 darab 3 campur 2 darab 1/2 campur 3 darab 0. Adakah dia lebih kecil atau sama dengan 12? Lebih kecil. Ya kan? 6 campur 1 7. Tolak 0 7. 7 lebih kecil daripada 12. Jadi kalau ini kes dia, kalau ini kes dia, apa ni? Penyelesaian semasa. Ni penyelesaian semasa ni. Penyelesaian optimum ni yang sudah dipolis tu masih dapat memenuhi kekalan yang baru tu. So penyelesaian optimum akan kekal, tidak berubah walaupun kita tambah kekalan baru. Nampak? Faham? Dapat konsep dia? Maksudnya bukan belum apa ni, sebelum kita buat proses yang merah hijau tadi kan, tentukan dulu adakah dia menjejaskan. Kalau ini yang berlaku, dia tidak menjejaskan. So macam mana situasi dia boleh menjejaskan? Kalau saya gantikan X1, X2, X3 ni, saya dapat nilai itu lebih besar daripada 12. Betul kan? Saya akan dapat nilai tersebut lebih besar daripada 12. Katalah kekalan dia untuk, dan saya nak tunjukkan macam mana dia boleh menjejas. Tadi kita ada 2, okey. Saya ubah yang depan ni. Katalah saya ada 4, saya masukkan 4 X1 campur 2 X2 tolak 3 X3 lebih kecil atau sama 12. Jadi kalau kita selesaikan 4 darab 3 12, 12 campur 1 dan tentu 13 tolak dengan 0. Dapat di sini 13. Adakah 13 lebih kecil daripada 12? Salah kan? Ini maksudnya penyelesaian optimal semasa tak dapat memenuhi kekalan yang keempat, kekalan yang baru. Jadi barulah maksudnya penyelesaian kita sekali bila masuk kekalan macam ni, penyelesaian tersebut bukan lagi nilai penyelesaian yang optimum. Jadi kalau dia tak optimum, kita lebih panjang lagi. Sebab kita ada 2 petak tadi. Jadi ini kekalan kita, kekalan apa ni? Kekalan kita kekalan lebih kecil kan? Ini kita lebih kecil. Bila dia lebih kecil, kita kena kita kena piawaikan dia. Kalau piawai dia jadi apa ni? 4 X1 campur 2 X2 tolak 3 X3 tambah S1 tambah S ke tolak S ke campur apa? Tambah S sebab kekalan dia lebih kecil. Campur S berapa? 4. S 4. Kenapa S 4? Kekalan ini kekalan yang 3 kan? Apa 3 kan? Sebenarnya kita ada berapa 2 kan? Sorry. Kita hanya masuk contohnya ada 2. Tapi kita gunakan ini. Maksudnya saya masukkan kekalan yang ketiga. Ini mana contoh berasingan ya? Contoh berasingan. Sebelum ni kita ada 2 kekalan. Sekarang kita ada kekalan yang ketiga. Jadi kat sini ialah S3. Balik kita topik 3. Sama dengan apa? Sama dengan 12. Jadi saya nak masukkan sama yang saya dah piawaikan. Ini sama kekalan yang dah piawai dalam tablo yang dah optimum tadi. Sebab kita nak guna analisis kepekan. Jadi apa dia punya step dia? Gantikan saja semua nilai-nilai ni. Masukkan dia satu persatu. Ambil dia bulat-bulat. 4, 2, negatif 3. Okey, S3 ni. Okey, S3 ni kali dia apa ni? Okey, kita ada S3. S3 berkali 1 ni. Okey. Just ambil saja 4, 2, negatif 3. S3 sama 1. Dia hujung tu sama dengan 12. Jadi apa yang saya masukkan ialah yang ni. Sekali bersama berapa? Asalnya kali bagi S3 kan? Ini ialah untuk S3. Okay, saya ambil yang mana merah lah. S3. Z kosong. X1 ada tak tadi? X1 sama berapa tadi? 4. X2 sama dengan berapa tadi? 2. X3 sama dengan negatif 3. S1 tak ada, kosong. R2 pun tak ada, kosong. Jadi ini untuk siapa? Ini dah jadi sebab untuk S3. Nilai dia sama dengan 1. Dan di ujung ni tadi berapa? 12 kan? 12. Masukkan saja nilai-nilai perkali dia yang sebenar tadi. Okey, oleh kerana S3 adalah bila kita masukkan, dia tu duduk dekat line yang asas ni. Jadi nilai-nilai yang lain akan sama dengan kosong. Konsep tu masih sama. Nilai
Okey, soalan saya. Kenapa S3 tu saya letak kat sebelah anu? Saya tak letak kat sebelah X3. Kenapa S3 tu? Tadi bila saya masuk X4, saya letak kat sebelah X3. Sekarang saya masukkan S3, saya tak letak kat sebelah X3. Saya terus letak sebelah anu. Satu bilik yang sama dengan S1, anu dan S3. Dia dah boleh ubah lalai. Boleh ubah lalai, boleh ubah batan akan menjadi boleh ubah asas permulaan. Nampak tak? Tu tiga untuk tempat special. Bukan sembarang duduk. Nampak tak? Kedudukan dia kan dekat. Sebab kalau awak buat daripada awal pun, katalah awak masukkan ke kerajaan baru, awak buat daripada awal. Bila awak susun balik, awak akan tetap letak dia kat sebelah, kat situ juga tempat dia. Cuma sekarang bila kita buat analisis KPK ni, bukan tujuan itu. Bukan, memang betul kalau kata kenapa pening-pening buat balik. Itu memang boleh. Kalau buat balik, awak bayangkan nak dapat jadual ni, katalah awak gunakan 5 kali awak kira awak dapat. Awak masuk satu kerangan, dia akan jadi 6. Setiap satu kerangan, dia akan menambah lagi. Jadi ini dia proses walaupun dia rumit, tapi dia proses yang paling simple compare kalau awak buat daripada awal. Okey. Takkan ni semua dapat? Okey, nampak? Kenapa dia ada hijau? Kenapa dia ada hijau pula? Maksudnya tak settle lagi merah tu. Kenapa dia ada hijau? Apa yang tak kena dalam kefahaman S3 yang kita masuk tadi? Kan? Kenapa? Kenapa saya ada rasa? Sepatutnya jadi apa tu? Kenapa kosong-kosong? Dia tak payah nombor pun kan? Kita main tengah nombor kosong kan? 011 kan? Betul, jawapan dia patutnya kosong. Kenapa dia mesti kosong? Sebab itu ialah kolom siapa? Kolom X1 dan kolom X2. Siapakah X1 dan X2 dalam jadual tu? X1 dan X2 adalah pemboleh ubah asas dalam jadual tu. Bagi pemboleh ubah asas, dalam kolom dia semua perkali mesti kosong, kecuali dalam baris dia sendiri. Macam dah dengar kan? Betul kan? Macam dah dengar kan? Saya rasa macam saya pernah sebut dengan dia. Betul kan? Itu ciri dia. Daripada dulu sampai kini sampai setelah itu konsep sinteks. Bagi pemboleh, sebab tu pemboleh ubah asas penting. Sebab pemboleh ubah asas ni, satu-satu pemboleh ubah ni dia boleh jadi macam-macam nama dia. Dia dah pemboleh ubah urusan, dia dah pemboleh ubah asas, mungkin dia dah pemboleh ubah penyelesaian optimum, mungkin dia dah pemboleh ubah penyelesaian permulaan. X1, X2 dalam jadual tu, dia dah pemboleh ubah asas. Kalau dia sekarang jadi pemboleh ubah asas masa lah, sebab jadual ni dah tak lagi optimum. Okey. Dan oleh itu, nilai 4 dan 2 tu mesti kosong. Sebab semua perkali dalam X1, X2 dan S3 mesti bernilai kosong, kecuali pada baris X1, X2 dan kecuali pada baris dia sendiri. Apa maksud kecuali pada baris dia sendiri? Ini mesti 1. Sepatutnya 4 tu kosong, 2 tu kosong. So macam mana nak tukar menjadi kosong? Sama seperti kita buat proses pewajaran. Ini panjang tulis ni, proses pewajaran. Tapi kali ini untuk kita jadikan 4 tu kepada kosong dan 2 tu kepada kosong. Yang terlibat tu apa? Ada 2 perlu ubah, X1 dan X2. Mana betul? Tak ada pin bawah lah. Okey, saya ambil ni, saya cuba screenshot dulu dan saya bawa ke whiteboard. Saya pun baru belajar tulis. Okey, saya tulis panjang ni. Okey, lepas tu apa buat Ini mana? Mana boleh buat? Belum pula. Atas kanan. Atas kanan. Open the whiteboard. Ya ke? Okay. Mana ada whiteboard? Betul. Kopi. Dia boleh buat. Kopi. Apa? Kanan dulu dan Kanan. Kopi. Oh, kopi. Itu buat whiteboard. Oh, dalam kalau kat PC terpis kan? Okey. Tak jadi, jadi aku tak tahu lah. Mana boleh buat.
Habis. Tak apalah. Krok. Mana krok dia? Jadi Penjuru. Kau. Dekat tekan gambar. Titik kau. T-shirt dah. Kita tak apply. Apa dia tak? Jalan je. Sekarang ni kita nak ubah dia. Kita nak ubah dia apa ni? Nak ubah 4 ke 0. Nama dia masih baris. Jadi bila kita nak ubah dia, bila kita nak ubah ni, sebab dia lebih kurang macam matematik lah. Kalau kita ubah sebelah kanan, kita bisa ubah sebelah kiri. The whole equation tu kita ubah supaya dia masih seimbang. Seimbang tu maksudnya sebenarnya dia masih equation yang sama, cuma nilai dia saja berubah. Itu je. Itu punya konsep. Jadi dia macam persamaan baris yang maksudnya macam operasi baris yang kita buat sebelum ni, cuma dia pelik sikit dia cara kita melihat tu. Okey, jadi bila saya nak ubah, sekali saya nak ubah saya nak dapatkan persamaan S3 yang baru. S3 yang baru, jadi kat sini dia akan jadi kat sini apa ni okay. Jadi kita akan ada S3 yang baru. Yang ni masih kosong. Nilai ni masih kosong dan apa nilai-nilai yang lain. Okay, bila kita ubah, okeylah untuk X1, untuk persamaan bagi X1. Kita buat untuk X1. Okey, berapa nilai dia yang lama? 4 kan? Okey, nilai sama 4. 4 campur dengan okey. Oleh kerana nilai oleh kerana jadi 2, sebab kita ada apa ni? Kita ada 2 pemboleh ubah yang terlibat kan? Itu nilainya adalah apa ni? X1 dan X2. Okey, untuk X1 perkali asal bagi X1 tu 4. Jadi secara logiknya untuk jadikan dia kosong, kita mesti darab dengan negatif 4 kan? Kita mesti darab dengan negatif 4 darab 1 sebenarnya. Negatif 4 darab dengan berapa? Darab dengan perkali X, perkali berapa nilai perkali X1 dalam kolom X1 ni? 1. Okey, yang kedua ada 1. Campur dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab X2 ni perkali yang asal ni positif 2. Sebab kita nak balancekan dia dengan supaya dia kosong, dia mesti negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, semua nampak kenapa negatif 4 dan negatif 2? Kita kena buat sekali sebab dia melibatkan. Kalau ada 3 pemboleh ubah terlibat 3 kali, 3 bracket kena ada. Okey, negatif 2. Sekarang kita buat dekat X1, kolom X1. Okey, nak darab berapa ni? Darab perkali X perkali X2 dalam kolom X1. Kosong. Nampak? Jawapan dia berapa ni? Kosong. Kosong. Itu yang kita nak pastikan. Make sure dapat kosong tu. Tak dapat kosong mana kita salah. Jadi kosong. Okay. Untuk faham, kita buat untuk X2 pula. Untuk X2. X2 sama dengan berapa? 2. Campur dengan ini masih X1 negatif 4. Sekarang darab berapa? Kosong. Kosong ke mana? Banyak kosong tu. Kosong tu betul? X2. Ni kan? Saya tunjuk kosong yang ni. Bukan sebenarnya kosong sebab sekarang kita cerita pasal kolom X2. Jadi negatif 4 untuk X1 darab dengan perkali X1 dalam kolom X2 kosong. Campur dengan negatif 2 satu yang mana? Satu dalam kolom X2. Jawapan dia? Kosong. Okey, jom kita buat untuk X3. Mungkin lagi nampak sikit. Sebab dia banyak satu kosong ni kan. Okey, X3 berapa nilai yang asal? Negatif 3. Campur. Okey, buat macam ni tip dia. Buat petak-petak ni situ. Ada 2 kan? Ada 2. Okey, dah siap-siap kosong pula. Okey, ini untuk X1. Ini untuk X1. Ini untuk X2 tadi. X2 dah siap. So, benda tu jangan standard. Okey, sekarang kita bercerita pasal X3. Maksudnya dia akan melibatkan kolom X3. Okey, negatif 4. Negatif 4 ni siapa punya tadi?
Sekarang kita mana kita punya fokus kita kat kolom X3 saja. Kolom X3 sebab kita nak ubah perkali dalam kolom X3 tu. Okey, negatif 4 tu siapa punya? X1. Perkali X1 dalam kolom X3. Negatif 4 per Negatif 5. 4 per 5. Mana satu? Negatif 4 per 5. Dapat ni? Dapat semua? Negatif 4 per negatif 4 per 5. Tak dapat tadi Okey. Campur negatif 2. Negatif 2 tu sama punya tadi? X2. X2. Sekarang kita berada dalam kolom X3. Berapakah perkali X2 dalam kolom X3? 70. 70. Maka pandai tu, senang. Pandai semua. Apa terjemahkan pandai dalam dewan ni? Terjemahkan. Saya tengok senyum yang pandai betul ni. Tak kanya pun dia jawab betul lah tu. Nampak tak semua? Dapat 70 per 20 tu. Berapa nilai ni? Bla 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 bla. Saya dapat berapa? Negatif 6 per 5. Oh ini kosong. Negatif 6 per 70 per 20. Betul lah. Okey, sekarang kita pergi pada kolom S1. Tekan. Berapa nilai yang asal dia? Kosong. Buat ni dulu. Siap. 1 per 2. Ni benda ni awak kena ulang banyak kali supaya awak dapat dia punya step. Negatif 6 per 5. Mana? Berapa negatif 6? Negatif 4 tu sekarang kita berada dalam kolom S1. Berapakah pekat negatif 4 untuk X1? Berapakah perkali X1 dalam kolom S1? 2 per 5. Berapakah perkali X2 dalam kolom S1? Negatif 1 per 10. Negatif 1 per 10. Bla bla bla. Negatif 7 per 5. Betul. Salah. Yang negatif X3. Yang negatif 65 dekat S3 dapat negatif 1 per 2. Yang mana? S3. X3 negatif 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Kita awak kata 1 per 2 saya ikut awak. Ni betul ni? 1 per 2. Yes. Negatif positif. Negatif 1 per 2. Okey, semua dapat 1 per 2. Dapat. Dapat, ada dapat. Jangan percaya. Dia orang berang kan? Percaya lagi. Saya dapat. Facebook dapat saya tak tahu, saya ikut dia orang ni. Dia kata tepat. Sama bagi nombor saya tukar lagi. Saya tak tahu apa yang betul. Saya pun agak ayat, saya pun cakap ayat. Okey, yang 75 tu betul? Okey, yang ini 1 per 5. Yang ini dah tentu 1. Yang ini negatif 1. Cuba cari. Okey. Yang last berapa? Yang sekarang kita pada kolom penyelesaian. Kolom penyelesaian. P1P lah. Penyelesaian. Ini sepatutnya nilai asal berapa? 12. Campur negatif 4 darab 3. Campur negatif 2 darab 1 per 2. Betul tak dapat negatif 1? Betul? Betul. Saya sure kan? Okey, kalkulator awak pusing yang bagus. Sebab kalkulator kena bawa sendiri kan? Kalkulator tak disediakan. Orang tengah saya dengar orang kerja pun dah malas nak layan pelajar tak buat kalkulator. Dan kau belajar 14 minggu tak main kalkulator. Boleh kata tertinggal kalkulator lah. Kadang-kadang bateri habis tak? Sure lah, malam tu test lah. Charge bateri ke apa kan? Saya tak tahu. Ada. Siap belajar tu. Tak kata apa? Kata-kata tak boleh buat tu kan? Kata-kata apa? Bateri habis kan? Dia kata tahu tak apa bateri? Tahu. Walaupun kamu ni tak pernah charge kan? Tak ada nombor cucuk kan? Tapi tak kata pakai bateri? Tahu. Bagus. Saya jangan sedar lah kata cukup. Nanti beberapa tahun daripada sekolah belajar tak tukar-tukar. Okey. Dapat semua ni? Dapat. Okey, tak dapat tadi. Saya cerita sekali je.
Okey, memang benda ni rumit. Memang benda tak apa nak buat, tapi ni dari segi ilmu dia. Cuma yalah, usul ni sebab awak tak belajar sampai habis tau. Kalau awak nak tahu sampai habis kat mana dia punya apa dia belajar. Dulu saya belajar satu kursus pengantar pendidikan kejayaan, satu kursus pengantar pendidikan kejayaan pertengahan. Maksud memang banyak sebab dia memang ada kaitan dan bukan ini saja. That's why nampak pada bila kita sebut linear programming, apa yang kita buat ni namanya sebenarnya linear programming, pengatur cara linear programming. Dan siapa yang belajar komputer ini jadi basic dia linear programming ni. Cuma kat sini kita jadi satu usul asas saja. Ini konsepnya. Bila kita buat pengatur cara linear, bila kita buat perubahan, dan walaupun ada lagi perubahan yang boleh dibuat, cuma dalam kelas ni saya sebutkan pada 5 tadi saja. Perubahan pada perkali fungsi objektif, perubahan pada sebelah kanan kekangan, sebelah kiri, penambahan komponen buah baru dan penambahan kekangan sahaja. Jadi ada berdasarkan 4 sifat yang kita belajar. Okey, jadi dalam konteks ni kalau kita balik dekat nota kita, okey, bila masuk ke kekangan yang baru, bila kita buat proses pewajaran tadi, kita buat, kita dapati nilai dia S3 0,0,0 negatif 1/2 tadi kan, 1/2 negatif 7/5, kemudian kita ada 1/5 1 dari negatif 1. Okey, adakah jadual ni dah optimum? Tadi kita kata kemasukan kekangan baru. Kenapa kita buat ni? Sebab penyelesaian semasa tu kita tidak dapat memenuhi kekangan yang baru. Sebab tu kita buat ni. Okey, sekarang pembeli ubah kita Z. Pembeli ubah masuk mesti yang paling negatif kan? Ada tak pembeli ubah masuk? Okey, tak ada pembeli ubah masuk. Seolah-olah dia optimum kan? Okay. Tetapi bila kita dah dapat yang hijau ni, yang merah ni boleh buang lah. Yang merah ni dah tak valid dah. Yang valid yang hijau. Cuma yang hijau tu, nampak tak ada negatif 1 tu? Pada peringkat ni, kalau ingat pada jadual ni dia seolah-olah macam optimum. Kita boleh tulis, kita kata apa? X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1/2, kemudian kita ada X3 kan? X3 sama dengan 0. X3 kosong kan? Okey, cuma S3 ni walaupun dia bukan boleh ubah penyelesaian, tapi nilai dia negatif. Dalam model kita, nampak tak dekat bawah kita ada X1, X2, X3, S1 bla bla, mesti semuanya positif. Jadi kita ada isu tidak terserau kat sini. Macam mana nak selesaikan ni? Pewajaran. Nak mana? Apa tu? Simplex word. Satu jawapan dia. Lain apa tu lain pada jawab. Kena guna kaedah simplex word. Apa tu kaedah simplex word? So cari kaedah simplex word. Okey. Jawapan dia apa? Saya bagi jawapan. Saya tak sempat nak tulis nota dia, masih di tangan ni. Okey, jawapan dia bila saya baru sempat masukkan ke baru bla. Okey. Jawapan dia mana nak tulis jawapan tak nampak. Okey, jawapan yang bila awak gunakan kaedah simplex word, jawapannya adalah Z sama dengan 11.36, X1 sama dengan 3.55, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0.73. Lebih kurang jawapan dia mungkin beza titik bulan bergantung pada titik bulan yang gunakan. S1 akan sama dengan 0.09. Okey. Sim kita ada dua dah. Kita ada satu lagi, kita hanya ada satu ujian. Okey, kita dapat satu assignment kan. Kita rasa ni untuk assignment yang kedua lah. Assignment yang kedua, jawapannya saya dah bagi. Okey, saya nak awak cari jawapan jalan kerja untuk kaedah simplex word tadi.
tugasan yang kedua. Banyak sangat. Ini tadi kan, berdasarkan jadual ni kan, kena guna kaedah simplet 2 kan? Okey, tugasan yang kedua. Kaedah simplet 2, buat cara hantar sama macam tugasan yang pertama. Okey, jadi sebab kita punya air ni special sikit lah. Okey, akan ada markah tugasan. Cuma saya nak bagi sekejap ni sebelum kita masuk New Year kan. Lepas New Year saya tak nak fikir dah topik ni. Okey, saya bagi 24 jam saja. 24 jam sebelum 12:30 malam esok. Lepas tu kau nak pergi raya tahun baru, pergi dah raya tahun baru. 24 jam sampai sikit je. Jawapan dah ada kan? Dah. Esok ada exam. Dah exam apa? Kilometer Alah, kilometer masa dah kita senang. Malam, siang, pagi. Malam. Apa? Malam. Buat balik tu buat. Okey. Okey, assignment maksudnya dalam camp folder saya sudah letak dia punya folder. Buat macam biasa kan? Tulis tangan, tulisan tangan, letaklah nombor matrik. Ada pelajar hantar tak ada nombor matrik, tapi dah sebab kita tahu kita punya camp folder dia. Scan macam biasa. Bagi jawapan. Okey, cuma kita ada berapa? Kita ada 20 sebelum tengah malam besok maksudnya daripada hari ni lebih 24 jam lah. Apa itu? Gunakan kaedah simplet untuk dapatkan nilai penyelesaian dia. Okey, jawapan yang saya bagi tu mungkin berbeza sikit bergantung pada sikit kumpulan yang awak bagi. Dia akan berbeza. It's okay, saya akan semua betul. Okey, cuma siapa dulu kita ada bonus 5 orang kan? Bonus pemakan 5 orang tu. Okey, sekarang ni bonus yang kedua. 5 yang paling cepat anda yang akan dapat satu lagi makan bonus. 10 orang je. 10 ada 2. Saya pun nak okey, saya pun mau makan. Saya pun okey. Okey. Tapi saya dulu makan kan pula. Okey, tak apa. Tangan kiri ada bonus ni. Untuk 5 yang paling cepat. Tapi maksudnya jangan dapat 2 lah. Satu makan assignment, satu makan bonus. Faham tak? Faham? Maksudnya kalau hantar lambat tak apa, nak hantar pukul 11:59 tak apa. Mesti dapat markah untuk assignment. Itu dia. Boleh? Okey, jadi itu sahaja untuk topik yang